Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat bersama-sama kita meluangkan masa kita di dalam pengajian kuliah duha, dan insya-Allah kita akan menyambung semula sambungan kepada surah Ali Imran pada ayat yang ke 154 ke 153 kan? Dah baca dah kan? Ya. Baca sampai 155 kan? Okay, kita tengok ayat 153. Ya. Ingatlah ketika apabila kamu itu telah pun lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di antara kawan-kawan kamu yang lain memanggil kamu, yakni kelompok yang telah melarikan diri. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang telah menimpa kepada kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti, yakni mengetahui atas apa yang telah kamu kerjakan. Baik, dalam ayat 153 Allah Taala menceritakan apakah punca kesedihan. Apakah punca kesedihan yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, yakni di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam peristiwa peperangan Uhud. Ya, dalam peristiwa peperangan Uhud. Apakah punca kesedihan? Kita tengok terlebih dahulu. Ulama telah membahagikan kesedihan ini kepada tiga. Satu dipanggil sebagai hammun, satu dipanggil sebagai ghammun, dan yang ketiga dipanggil sebagai hazanun. Jadi kesedihan ni dia ada tiga jenis, dia ada tiga kategorinya. Yang pertama adalah hammun. Hammun itu adalah merujuk kepada kesedihan yang menimpa ke atas seseorang itu berpunca daripada perbuatan dirinya. Kadang-kadang kita buat satu benda dan kita menyesal dengan kealpaan ataupun kecuaian yang kita buat, jadi kita rasa sedih. Itu dipanggil sebagai hammun. Ya. Yang kedua dipanggil sebagai ghammun. Ghammun ini adalah kesedihan yang datang atau berpunca daripada musibah ataupun ujian yang Allah timpakan kepada seseorang. Kadang-kadang Allah beri kepada kita ujian, Allah datangkan pada kita musibah. Bila terkena musibah tu kita sedih. Kenapalah kena musibah ni pada saya, kenapa tak kena pada orang, contoh. Jadi kesedihan itu dipanggil gham. Dipanggil gham. Dan yang ketiganya, kesedihan itu dipanggil sebagai hazan. Dipanggil sebagai hazan. Hazan ini dia merujuk kepada kesedihan yang Allah Ta'ala berikan, yang menimpa kepada orang lain
Dia bukan menimpa kepada kita musibah tu. Yang gham tu tadi musibah yang menimpa kita. Kalau ham, musibah itu atas kecuaian kita. Kalau hazan, musibah yang menimpa orang lain atas asbab kecuaian kita. Boleh beza tak tu? Jadi ada beza di situ antara ham, gham dan hazan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, antara salah satu doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham juga adalah merupakan salah satu bentuk kesedihan yang Nabi ajar untuk kita minta dijauhkan, iaitu kita buat satu benda yang kemudian kita sedih atas asbab kecuaian dan kealpaan kita. Yang kedua hazan, iaitu kita diajar oleh Nabi SAW minta berlindung daripada kesedihan yang menimpa orang lain. Tadi menimpa kita, ni yang menimpa orang lain tapi kita turut merasa sedih atas apa yang telah berlaku, ya. Cuma al-gham itu ada disebut di dalam ayat Al-Quran lah, tentang kita juga dituntut untuk meminta berlindung daripada kesedihan al-gham, ya, kesedihan al-gham. Baik, di dalam Quran ada satu ayatnya, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita untuk berlindung daripada kesedihan. Ini adalah merupakan doa yang Allah rakamkan, yang dibaca oleh ahli-ahli syurga apabila mereka telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan Allah melepaskan mereka daripada kesedihan di padang mahsyar. Apa kesedihan di padang mahsyar? Iaitu kesedihan apabila mereka melihat sebahagian ahli keluarga mereka yang telah pun dicampakkan ke dalam neraka, atau teman mereka, atau kenalan mereka. Jadi Allah Ta'ala nak hilangkan kesedihan mereka itu, Allah telah memasukkan mereka ke dalam syurga, dan atas asbab itulah mereka telah mengucapkan doa ini. Boleh rujuk dalam surah Fatir pada ayat yang ke-34, ya, surah Fatir pada ayat yang ke-34, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka berkata, siapa berkata tu? Ahli syurga. Jadi doa dia bermula daripada alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan daripada jiwa kami ini perasaan kesedihan yang menimpa kepada orang lain yang juga turut kami merasa sedih. Kerana sesungguhnya Tuhan kami ini adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha bersyukur. Itu salah satu doa dalam ayat Quran yang boleh kita amalkan dan boleh kita bacakan untuk berlindung daripada sifat kesedihan, ya, selain daripada doa yang Nabi SAW ajar yang kita bacakan tadi, ya. Okey, baik, kita balik semula pada ayat 153. Apakah punca Allah Ta'ala menimpakan kesedihan? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut kesedihan itu berpunca daripada asbab apabila manusia itu berpaling daripada perintah Allah dan Rasul. Perhatikan perkataan tus'idun, ya, tus'idun, apabila mereka lari daripada melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Sebab tu meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan perintah Rasul itu juga asbab kenapa seseorang itu diberikan kegelisahan ataupun rasa ketidakketentraman di dalam hatinya, dan dicabut oleh Allah dalam jiwanya itu ketenangan. Sebab apa? Sebab ibadat ni satu ketenangan, ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
sesungguhnya mengingati Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebahagian daripada perkara yang menenangkan jiwa. Ya, kita salat kita rasa tenang. Kita bersedekah pun kita rasa tenang. Ya, kalau kita duduk beriktikaf di masjid pun kita akan rasa tenang. Kalau orang semayang pun tak tenang, Ustaz, itu maknanya jiwa dia bermasalah. Ya, kerana macam orang yang makan ubat tapi penyakit dia tak sembuh. Bukan sebab ubat itu asbab yang boleh menyembuhkan, tapi disebabkan kerana penyakit dia itu sudah menjadi kronik. Dia ni memang dah sakit teruk lah. Dah sampai satu tahap yang tidak bermanfaat baginya lagi benda yang bermanfaat. Ya, benda yang bermanfaat. So maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala jelaskan kenapa Allah timpakan kesedihan kepada tentera Islam dalam peperangan Uhud. Yang pertama, mereka lari daripada perintah Rasulullah SAW. Apa maksud lari dekat sini? Maknanya yang pertama, mereka lari daripada Bukit Memanah. Mereka turun, lari daripada Bukit Memanah untuk pergi mencari dan mengutip harta-harta rampasan perang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka lari meninggalkan Rasulullah SAW apabila tentera musyrikin telah berjaya menguasai Bukit Memanah tu. Mereka lari. Jadi ada sebahagian dah tak teringat dah Nabi Muhammad selamat ke tidak selamat. Mereka lari daripada medan perang. Jadi ini juga termasuk daripada asbab Allah menimpakan kesedihan di dalam diri mereka selepas daripada peperangan itu. Ya. Nanti kita akan bincang apa kesedihan yang Allah timpakan. Yang kedua, kita tengok dekat sini Allah sebut punca kesedihan adalah talwuna ala ahad. Mereka bukan sekadar lari daripada melaksanakan perintah Allah, tetapi juga mereka telah pun tidak menoleh kepada sesiapa pun, yakni mereka tidak menoleh kepada Nabi, sedangkan Nabi SAW masih ada di dalam medan perang itu dan tidak melarikan diri. Dan mereka tidak berpaling kepada Nabi untuk menjaga dan memelihara Nabi SAW. So sebab yang kedua Allah timpakan kesedihan apabila seseorang itu tidak menjaga agama Allah ataupun tidak menjaga sunnah Nabi SAW yang telah baginda tinggalkan. Ya, ada dua sebab kat sini Allah Ta'ala sebut. Yang pertama, lari daripada melaksanakan perintah Allah dan lari daripada menjauhi larangan Allah. Dan yang keduanya, tidak memelihara, tidak menjaga ajaran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman kita sekarang ni Rasulullah dah tak ada dah. Jadi apa yang kita kena jaga dan kita kena pelihara adalah sunnah baginda. Kalau zaman sahabat dulu, disebabkan kerana Rasulullah SAW itu masih hidup, jadi sebab itu tanggungjawab mereka bukan sekadar menjaga batang tubuh Nabi, tetapi juga untuk memelihara syariat dan sunnah Nabi SAW. Ya, baik. Kemudian kita lihat dekat sini. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan war-rasulu yad'ukum, sedangkan Nabi itu memanggil orang-orang yang lari itu supaya menetap berada di samping baginda, supaya berada menetap di samping baginda. Masa dalam perang Uhud, Nabi tengok sebahagian sahabat yang lari dan Nabi panggil, jangan lari, duduk, kita berkubu dekat sini. Tapi mereka tetap lari pergi meninggalkan Nabi SAW, sedangkan Nabi memanggil mereka supaya mereka memberikan pertahanan kepada Rasulullah dan juga kepada umat Islam yang lain untuk berkumpul menyerang pihak musuh kembali. Tapi mereka lari. Ya, mereka lari. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Allah menimpakan kesedihan kepada mereka, iaitu mereka melarikan diri daripada seruan Nabi SAW. Apa maksud dia? Lari daripada seruan Nabi SAW, yakni apabila Nabi memanggil mereka, mereka tidak
menoleh kepada Rasulullah dan pergi mendapatkan baginda. Yang ulama maksudkan di sini adalah mereka yang mengambil ajaran selain daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yakni menjadikan selain daripada Rasulullah sebagai ikutan, ya, menjadikan selain daripada Rasulullah itu sebagai ikutan. So ada 3 sebab punca kesedihan ataupun mendapat keburukan manusia dalam kehidupan dia, dunia dan akhirat. Yang pertama tadi kita sebut, iaitu orang yang meninggalkan perintah Allah dan juga melaksanakan larangannya. Yang kedua, mereka yang mengabaikan sunnah dan ajaran Nabi SAW. Dan yang ketiga, mereka yang terkeluar daripada kelompok umat Nabi SAW. Sebab bila Nabi memanggil para sahabatnya, kerana Nabi ingin para sahabatnya itu menjadi sebahagian daripada sahabatnya yang tidak meninggalkan baginda di dalam medan perang. Okey, kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, di sana ada beberapa hadis yang mana Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ada beberapa perkara yang mana perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW itu menjadi asbab mereka tidak diiktiraf oleh baginda menjadi sebahagian daripada umatnya, sebahagian daripada umatnya. Kalau kita tengok misalnya di sana ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Misalnya kalau saya boleh petikkan, ada disebutkan yang pertama, Nabi bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rifu li'alimina haqqa. Bukan daripada kalangan aku, kata baginda, sesiapa yang tidak menyantuni orang yang lebih tua daripadanya. Ini antara kelompok yang Nabi kata mereka yang terkeluar daripada kelompok mengikut ajaran Nabi SAW ataupun umat Nabi. Siapa yang pertama? Iaitu orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Sama ada orang tua itu adalah merupakan ibu ayah dia, ataupun orang tua itu adalah merupakan orang luar yang bukan daripada ibu ayah dia, maka itu termasuk daripada larangan Nabi SAW untuk seseorang tu memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, Nabi kata wala yarham saghirana, iaitu orang yang tidak mengasihani orang yang lebih kecil daripadanya. Ini orang-orang muda. Dia tidak sayang kepada kanak-kanak, termasuklah anak yatim, termasuklah mereka anak yang berada dalam keadaan berjauhan dengan keluarga dan sebagainya, termasuklah kepada anak-anak kecil. Kemudian yang seterusnya Nabi sebut wala ya'rifu li'alimina haqqa, dan mereka yang tidak memberi kemuliaan kepada orang yang berilmu. Maksudnya Nabi juga bersabda, bukan daripada kalangan aku sesiapa yang tidak memuliakan orang yang berilmu. Tidak memuliakan orang yang berilmu. Ini antara hadisnya. Yang kedua, Nabi juga ada sebut di dalam hadis yang lain. Umpamanya Nabi sebut laisa minna man da'a ila asabiyyatin wala ila man mata ala asabiyyah. Nabi bersabda, bukan daripada kalangan umatku sesiapa yang menyeru manusia kepada asabiyah. Menyeru manusia kepada asabiyah. Apa makna asabiyah? Menyeru manusia kepada perkauman ataupun kepada fanatism. Fanatik kepada suku, kabilah, ya? Maka Nabi kata bukan daripada ajaranku dan bukan daripada kalangan umatku siapa yang menyeru manusia kepada asabiyah, ya? Ataupun orang yang mati di dalam asabiyah,
Yang mati dalam asabiyah pun Nabi kata bukan daripada kalangan umatku. Seperti macam Nabi melarang orang-orang Arab memuliakan kalangan Arab selain daripada orang bukan Arab yang Islam misalnya, ya. Itu Nabi larang. Dia termasuk daripada kelompok yang Nabi kata bukan daripada kalangan aku. So ada ulama tafsir, bukan daripada kalangan aku tu maknanya adalah bukan daripada umatku, ataupun ditafsirkan bukan daripada mengikut ajaran dan jalan aku. Yang ketiga Nabi sebut laisa minna, bukan daripada kalangan aku, man lam yahtamma bi amril muslimin, sesiapa yang tidak mengambil kepedulian tentang urusan orang Islam. Ini juga disebut dalam hadis. Nabi bersabda, bukan daripada kalangan aku sesiapa yang tidak mengambil peduli tentang urusan orang-orang Islam. Maknanya kalau dia hidup, dia tak ambil tahu tentang urusan umat-umat Islam di negara-negara yang lain, dia tak mendoakan, dia tak bersimpati, dia tak mengambil peduli, dia kata asalkan kita orang Islam selamat, biarlah orang Islam kat tempat lain pun nasib dia lah. Jadi ini bukan juga daripada kalangan mereka yang Nabi menyatakan ia daripada kalangan aku, ya. Sebab Nabi mengajar kepada kita supaya sifat orang-orang Islam tu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya Nabi sebut orang-orang Islam itu adalah merupakan mereka yang bersaudara, ya. Baik. Kemudian yang terakhir Nabi sebut dekat sini ada banyak, tapi saya sebut sebahagian dia. Nabi sebut laisa minna, bukan daripada kalangan aku juga. Baginda menyatakan mereka yang latamal khudud wa syaqqal juyub, mereka yang menampar pipi-pipinya dan mengoyakkan baju dan pakaiannya. Maksudnya orang yang melakukan ratapan apabila berlaku kematian. Ini juga Nabi sebut bukan daripada kalangan aku. Siapa yang melakukan ratapan ke atas si mati, apa-apa jua bentuk ratapan, maka Nabi SAW mengatakan ia bukan daripada kalangan umatku. Maknanya dia tak termasuk daripada kalangan umat Nabi SAW. Ini sebahagian daripadanya yang Nabi sebut tentang contoh mereka yang bukan termasuk daripada kalangan umat Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian kita tengok ayat 154. Itu tadi kita dah sebut atas apakah asbab-asbab menimpa kesedihan kepada para sahabat dan punca-puncanya. Tertinggal tadi. Apakah kesedihan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat? Apakah bentuk kesedihan itu? Yang pertama, kesedihan apabila mereka tewas di dalam peperangan Uhud. Itu kesedihan yang pertama. Tentera Islam pada peringkat awal tewas dalam peperangan Uhud, sedangkan Allah menjanjikan pada mereka pada peperangan itu mereka mendapat kemenangan. So kesedihan yang pertama, Allah tak tolong mereka dalam perang Uhud itu dan Allah tewaskan mereka. Ini juga satu kesedihan, ya. Yang kedua, sebab Allah kata kesedihan demi kesedihan Allah timpa pada mereka. Kesedihan yang kedua, ramai di kalangan umat-umat Islam, ramai di kalangan umat-umat Islam yang besar jasanya terhadap agama Islam telah terkorban dalam peperangan Uhud, seperti Sayyidina Hamzah, seperti Sayyidina Mus'ab dan beberapa lagi sahabat-sahabat yang lain yang disayangi oleh Nabi SAW, yang mereka itu telah terkorban di dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, tentera Muhajirin dia semua jumlahnya ada 70 orang tentera umat Islam yang telah terbunuh daripada jumlah 700 orang, ya. Daripada jumlah 700 orang, 70 orang telah terkorban, dan ulama mengatakan 20 lebih daripada Muhajirin dan yang berbakinya adalah daripada Ansar.
So Ansar lagi ramailah yang terkorban dalam peperangan Uhud. Yang ketiga, apakah kesedihan yang menimpa kepada umat Islam dalam peperangan Uhud itu? Iaitu mereka tidak mendapatkan sebarang harta rampasan perang di dalam peperangan Uhud. Asalnya Allah bagi menang, mereka patut dapat, tapi sebab mereka turun daripada bukit itu, akhirnya Allah ambil semua harta rampasan perang dan tidak didapatkan oleh tentera Islam walaupun sedikit. Ya, maknanya Allah ambil balik semua. Ya. Yang keempat, iaitu apabila Nabi SAW hampir terbunuh dan mendapat kecederaan yang paling teruk kepada Nabi SAW dalam sejarah Nabi berperang. Itu adalah merupakan sejarah yang menunjukkan baginda Nabi SAW mendapat kecederaan yang paling berat dan yang paling dahsyat. Yang pertama apa dia? Iaitu baginda telah patah tulang bahunya. Kemudian dalam riwayat kata baginda telah juga patah akan gigi gerahamnya, dan di bahagian pipi baginda itu tertusuk padanya akan topi perang yang telah menusuk kepada pipi baginda hingga tercedera, dan baginda mendapat luka parah pada bahagian kakinya apabila mengejar untuk memanjat bukit Uhud. Baginda terjatuh dan luka kaki baginda di atas lubang yang terdapat di bukit Uhud tersebut, ya. Yang masa itulah Nabi hampir dibunuh oleh Ubay ibn Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ni siapa? Iaitu adik kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni antara pemimpin Quraisy. Dia ni tuan yang memiliki Bilal. Kalau kita tahu Bilal bin Rabah, Bilal tu asalnya hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar yang pergi bebaskan dia, dan Ubay bin Khalaf tu adik dia. Ni adik pada Umayyah bin Khalaf. Dia pernah bersumpah, dia kata sebelum perang Uhud, dia kata, demi Allah aku akan membunuh Muhammad. Dia cakap macam tu. Orang Arab ni kalau dia nak betulkan sumpah dia, dia akan cakap demi Allah, dia tak akan cakap demi Tuhan dia. Jadi bila dengar hal itu, ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Rasulullah, cerita, wahai Rasulullah, Ubay bin Khalaf dia bersumpah, dia kata dia nak bunuh kamu. Lepas dengar macam tu, Nabi senyum. Nabi cakap apa? Bahkan wallahi, demi Allah aku yang akan bunuh dia. Yang bila Nabi cakap macam tu, ada seorang Arab pergi sampaikan pula berita tu kepada Ubay bin Khalaf. Dia kata, tak, sebaliknya aku dengar Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad yang akan bunuh kau. Terus menggeletar lututnya dan dia jatuh. Sebab dia kata, setakat ini apa yang Nabi Muhammad SAW sebut tak pernah tak berlaku. Lepas tu dia kata, sejak daripada hari itu tidak ada sesuatu yang lebih aku sesalkan melainkan sesalan aku bersumpah untuk membunuh Muhammad. Nyesal. Tapi dalam perang Uhud dia pergi. Sebab apa dia pergi? Mula-mula dia tak join perang Uhud. Dia tunggu je. Kalau dia tengok tentera musyrikin kalah, dia tak akan join. Dia tak ikut, pasal dia takut Nabi bunuh dia. Tapi bila tu nak jadikan asbab tu, asbab Allah nak bagi realisasikan apa yang Nabi cakap tu berlaku, bila dia tengok tentera musyrikin dah mula menguasai, dia join. Dia datang kemudian. Dia datang kemudian, dia menyertai perang Uhud tu. Masa tu dia masuk tu, dia bukan nak bunuh siapa-siapa, dia terus cari Nabi Muhammad. Dia kata, inilah peluang aku dapat membuktikan apa yang aku sumpah tu betul. Dan kalau aku berjaya bunuh Nabi Muhammad, maknanya orang takkan percaya lagi kepada ajaran Nabi Muhammad, sebab apa yang disumpahkan itu tak benar. Sebab aku yang bunuh dia, bukan dia bunuh aku. Lepas tu dia pergi perang, dia cari Nabi Muhammad saja. Mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Dia dah jumpa, masa tu Nabi jatuh di lembah dekat Uhud tu. Dia nak tetap Nabi, jadi ada sahabat yang lindung Nabi SAW dengan badan mereka, sehingga mereka banyak yang terkorban. Dan pada ketika itulah Nabi kata ke tepi, Nabi ambil tombak, Nabi ambil, Nabi nak tusuk dia. Tapi sebab dia pakai kelengkapan baju besi, yang lengkap, punya takut dia Nabi bunuh dia. Dia pakai yang lengkap,
tapi dengan kuasa Allah tusukan itu kena sikit mencalar. Khadash ni mencalar sedikit di bahagian bawah leher dia. Dia pakai tutup sampai sini, tapi kena tepat bawah ni sikit, tapi tak tembus. Dia terus lari daripada medan perang. Habis saja selesai medan perang, dia balik ke Mekah, dia menjerit-jerit, dia menjerit meraung kesakitan. Lepas tu orang Quraisy kata, apa dah jadi dengan kau wahai Ubay? Kerana kami tengok luka yang di leher engkau ni hanya calar sahaja. Calar je, macam calar luka sikit lah, tak adalah sampai terputus dia, tak ada. Ada darah sikit tapi tak luka dalam. Dia kata, kenapa kamu menjerit macam orang kena tikam? Dia kata, demi Allah, kalau Nabi Muhammad, dia tak kata Nabi Muhammad lah, kalau Muhammad meludah aku ketika perang itu pun, aku akan mati. Rupa-rupanya Allah jadikan, walaupun luka dia tu sikit, dia punya sakit tu macam orang kena tikam. Dan dia meraung tiap-tiap hari sakit kerana luka calar dia tu sampai dia mati. Tu nak katakan, bukannya Nabi tikam dia sampai tembus, tak. Nabi tikam dia sikit, kena sikit je. Tu orang Kedah kata, kau ni, kalau bahasa orang Kedah, hang ni keling sungguh. Kan? Maknanya mengalahkan keling, kena sikit pun jerit lebih kan. Umpama dia macam tu lah, ya? Tapi dia meraung-raung, orang kata calar sikit je, orang lain dah siap kena macam-macam luka, boleh bertahan. Dia kata, kamu tidak tahu apa kesakitan yang aku rasai. Tu nak katakan bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan Nabi bukan membunuh sampai tembus orang, tapi terbunuhnya dia tu atas asbab perbuatan Nabi jugalah. Ini juga ada disebut dalam hadis. Kemudian dia matilah. Masa dia nak mati tu dia kata, benarlah kata-kata Muhammad bahawasanya kesan cedera yang kecil ini telah mematikan aku. Tapi patutnya masa tu dia mengucap lah kan. Dia tak mengucap juga. Kalau dia mengucap masa tu, matilah Islam dia. Itulah satu-satunya manusia yang Nabi telah pun sakiti dia dalam peperangan yang menyebabkan atas sebab tu dia terbunuh. Dalam semua perang Nabi tidak pernah membunuh seseorang pun. Tidak pernah membunuh seseorang pun, ya. Jadi ada orang tanya saya, kalau Nabi pergi perang seorang pun dia tak bunuh, habis dia buat apa kat perang tu? Adalah orang tanya. Saya katalah, Nabi berperang, tapi Nabi bertempur hanya sekadar untuk mempertahankan diri, tidak sampai Nabi menikam orang itu, ya. Bila Nabi tempur tahankan diri, jadi sahabat lain yang akan datang akan pergi bunuh orang itu. Sahabat yang akan menyelesaikan orang itu. Setengah para ulama kata Nabi tempur pertahankan diri, bila orang tu nak tikam, maka Allah mengutus malaikat membunuh orang itu. Jadi Nabi tak payah bunuh, tiba-tiba je kepala putus, tak tahu datang daripada mana. Sahabat kata, kami meyakini bahawa Allah mengutus para malaikat yang menjaga Rasulullah di samping kanan dan kirinya, dan arah belakangnya. Kalau orang serang Nabi di belakang, Nabi tak sempat bertahan, tiba-tiba je tembus perut dia, keluar mercik darah. Ini malaikat bunuh dia. Ya, sampai tahap begitulah, ya. Sebab Allah Ta'ala nak membersihkan tangan Nabi itu daripada tuduhan orang yang mengatakan baginda ini banyak membunuh manusia. Sebenarnya tidak ada dalil yang mengatakan Nabi membunuh banyak manusia. Yang tu pun Nabi lukakan dia sikitnya, dia yang kelim botol sampai dia matilah kan. Okey, itu di antara beberapa bentuk kesedihan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat. Di sini menunjukkan pada kita pengajarannya, kesan daripada dosa itu bukan Allah timpakan kepada pendosa sahaja, tetapi juga kepada orang-orang yang saleh yang berada di samping orang-orang yang berdosa itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa perang Uhud ni, para sahabat yang tinggalkan medan tempat bukit memanah itu atas kerana perkara itu saja, Allah sampai hampir-hampir
menjadikan Nabi Muhammad merasakan baginda dibunuh. Hampir terbunuhnya baginda. Ini nak menunjukkan pada kita bagaimana kesan kepada kita melakukan asbab-asbab kesedihan tu tadi yang kita bincang. Ada 3 perkara, iaitu orang yang meninggalkan perintah Allah dan Rasul atau yang berpaling daripadanya, dan termasuk juga orang yang mengambil selain daripada Rasulullah itu sebagai ikutannya, maka Allah Ta'ala timpakan pada mereka kesedihan di dunia itu dengan mereka mendapat beberapa kesedihan yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata tidak ada sesuatu yang menimpa orang Islam daripada kesedihan, kegelisahan, kemudian apa lagi dia kata, kesakitan, sekalipun duri yang tertusuk pada tubuh badannya, melainkan disebabkan kerana dosanya atau kerana Allah ingin mengampunkannya. Sebab tu kadang-kadang kalau Allah bagi kita tiba-tiba je rasa sedih, sama ada kerana Allah nak ampunkan dosa kita ataupun disebabkan kerana Allah ingin mengangkat kedudukan kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam kehidupan Nabi SAW, banyak sedih daripada gembira. Gembira tu adalah cuma zaman Nabi hidup banyak kesedihan. Contoh, banyak anak-anak Nabi meninggal semasa Nabi hidup. Nabi melihat seorang demi seorang anak Nabi meninggal, melainkan Fatimah sahaja. Daripada isteri Nabi yang sah 11 orang, 3 daripadanya Nabi tengok secara live meninggal. 9 daripadanya saja yang tidak meninggal sampailah Nabi SAW wafat. So banyaklah peristiwa kematian yang Nabi saksikan daripada keluarga Nabi, sahabat rapat Nabi, yang Nabi lihat dan menyaksikannya ketika Nabi hidup. Itu kerana apa? Sebab Allah nak mengangkat darjat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok ayat 154. Allah Ta'ala sebut, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan itu, Dia, yakni Allah, menurunkan kepada kamu rasa aman kepada kamu berupa kantuk. Kantuk ni rasa mengantuk, yang meliputi segolongan daripada kamu, sedangkan golongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan di dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di dalam medan ini. Katakanlah lagi kepada mereka, wahai Muhammad, meskipun kamu berada di rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditetapkan akan matinya terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan segala isi hati kamu. Baik, ayat 154 ni Allah berbicara tentang perbezaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Sebab dalam peperangan Uhud ni, antara punca sebab tewasnya tentera Islam, sebab ada di kalangan yang bertempur itu adalah daripada puak-puak munafiqun, daripada puak-puak orang-orang munafik. Sebab tu dalam ayat ni Allah menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang munafikin, berbanding di kalangan orang-orang Islam yang setelah mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 154 ni Allah mengajar kita bagaimana nak berinteraksi dengan ujian dan musibah. Bagaimana kita nak menghadapi dan kita nak berinteraksi dengan ujian dan musibah. Ini ayat 154. Okey, kita tengok dia punya tafsirannya dulu. Allah Ta'ala sebut dekat sini,
setelah Allah Ta'ala berikan kesedihan demi kesedihan pada tentera Islam, mereka tengok Nabi luka, mereka tengok banyak orang Islam cedera, mereka tengok harta rampasan mereka semua dah dirampas oleh tentera musyrikin. Ketika itu Allah turunkan hujan. Dalam medan perang Uhud tu Allah turunkan gerimis. Bila kena pada orang-orang Islam di medan Uhud itu, tak pernah Madinah ketika itu hujan. Allah datangkan gerimis, menyebabkan orang musyrikin jadi pelik, dan mereka pun berundur daripada medan Uhud itu kerana mereka takutkan banjir. Sebab Uhud dalam sejarah telah pun mengalami banjir sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali di Madinah. Di kota Madinah tu sendiri jarang banjir, tapi kalau dia turun hujan, kebiasaannya mesti banjir. Sebab itulah kalau kita pergi umrah, kita tengok kat kawasan pemakaman para syuhada tu, mereka buat macam apa ni, pagar yang tinggi untuk menutupi kawasan permakaman para syuhada. Sebab apa? Sebab dah lebih 4 kali jasad para syuhada tu terbongkar, terkeluar. Sekali pernah berlaku pada zaman zaman Umar, pernah sekali terbongkar keluar. Dan memang sahabat cam lagi wajah-wajah sahabat Nabi yang terkorban dalam peperangan Uhud. Mereka tengok, kata Jabir yang masih hidup zaman tu, dia kata, aku melihat jasad ayahku sama seperti waktu hari ia dikebumikan, tak berubah. Padahal zaman perang Uhud tu, zaman Nabi tu tahun ketiga hijrah. Zaman Sayyidina Umar tu dah belas hijrah. Maknanya kalau kita ikut dah belas tahun lah. Belas tahun ni mana boleh sama dah. Kita bangun tidur, masa tidur dengan bangun tidur pun muka lain lah. Lagilah kena ke bumi. Masa tidur elok je, rambut basah, pakai minyak pakai bedak sejuk. Bangun tidur bedak pun hilang. Rambut dia jadi macam apa lah. Ini lagilah belasan tahun sahabat kebumikan balik. Berlaku lagi banjir, sebahagian dikebumikan. Sebab tu sekarang ni kerajaan Arab Saudi dia buat dinding tu. Dia buat dinding tu supaya kalau hujan tak boleh melepasi ketinggian dinding tu. Banjir, minta maaf, dia tak boleh melepasi dia. Itu antara sebab ni lah. Baik. Dan sebahagian tu sahabat kata, kami melihat ada di antara sahabat yang terkorban perang Uhud yang darahnya masih mengalir. Sejumpa mayat dia tu, jenazah dia tu, mereka nampak di kawasan luka dia tu masih ada darah yang mengalir sedikit, pelan, masih mengalir. Seolah-olahnya macam dia tu masih dalam keadaan baru lepas cedera perang, masih mengalir. Ini yang menjadi dalil bahawasanya dalam ayat Quran Allah kata, orang yang mati syahid tu jangan kamu sangka dia mati, tapi sebenarnya dia hidup. Baik, kita sambung semula ayat 154. Allah turunkan masa gerimis tu, Allah turunkan rasa mengantuk pada orang Islam. Orang kafir dah mundur ni. Jadi orang Islam lepas kena hujan tu, dia orang jadi mengantuk. Nu'asan, tengok perkataan nu'asan, yaghsha ta'ifatan minkum. Yang Allah bagi rasa mengantuk tu kepada sebahagian orang-orang Islam yang beriman, yang tidak meninggalkan Nabi dan tidak lari daripada medan perang Uhud. Allah bagi rasa mengantuk. Lepas kena rasa mengantuk tu, mereka sedar balik daripada hilang mengantuk itu, mereka menjadi cergas dan mereka menjadi sangat kuat. Sebab tu dia orang kejar balik tentera musyrikin, mereka kejar balik, dan akhirnya tentera musyrikin mereka sempat bertempur dan tentera musyrikin lari, dan mereka mendapat sebahagian daripada harta rampasan perang itu semula. Itu kuasa Allah Ta'ala, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala kata ada sekelompok orang-orang munafikin yang mana mereka itu bersangka kepada Allah Ta'ala dengan sangkaan jahiliyah. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada dia punya tajuk utama tadi. Saya kata cara menguruskan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya.
Baik, yang pertama, para ulama kata apabila seseorang tu mendapat sesuatu ujian dan musibah, dia dilarang untuk bersangka-sangka dengan Tuhan seperti orang munafik bersangka dengan sangkaan jahiliyah. Okey, apa maksud sangkaan jahiliyah? Ulama telah membahagikan ia kepada beberapa jenis. Yang pertama, sangkaan jahiliyah itu maksudnya adalah, pertama ulama kata, iaitu apabila dia bersangka buruk kepada Allah dengan sangkaan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa kudrat untuk memberikan atau mengangkatnya mereka daripada musibah itu. Ini sangkaan jahiliyah ni maknanya orang-orang kafir musyrikin dulu, kalau mereka ditimpa musibah, mereka kata tidak ada Tuhan yang boleh mengangkat mereka daripada musibah itu, melainkan musibah itu akan berakhir dengan sendirinya. Ini sangkaan orang-orang kafir musyrik, sangkaan jahiliyah. Jadi orang munafik bila ditimpa musibah, dia mengatakan bahawasanya Allah tidak ada keupayaan dan kudrat untuk mengangkat mereka daripada musibah itu. Itu yang pertama. Ini syirik. Siapa yang bersangkaan macam tu, dia kafir. Dia syirik. Kerana dia kata Allah tak ada kudrat untuk menyelamatkan dia daripada musibah itu. Yang kedua, sangkaan yang dimaksudkan di sini adalah sangkaan berburuk sangka kepada Tuhan di atas kebaikan yang dia lakukan. Contoh, kita dah buat benda baik, tapi kita fikir, kenapalah saya buat benda baik pun Allah Ta'ala bagi musibah dekat saya. Ini maknanya bersangka buruk kepada Tuhan atas kebaikan yang dia lakukan. Dia buat benda baik, tapi dia sangka buruk pada Tuhan kerana Allah tak membalas kebaikan padanya atas kebaikan yang dia buat, tapi Allah bagi ujian padanya atas kebaikan yang dia buat. Faham ya? Bila kadang-kadang kita rajin mengaji kan, rajin pergi masjid, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sakit. Kita kata, saya buat baik pun sakit. Ada kawan tu siap pergi merata, masjid pun tak pergi pocor-pocor, pergi macam-macam, merata lah dia pergi. Tak sakit-sakit, sihat walafiatnya dia. Itu tak boleh bersangka buruk pada Allah Ta'ala atas kebaikan yang kita buat. Yang ketiga, sangkaan jahiliyah itu adalah mereka menyangkakan seseorang itu mendatangkan sial dan punca kepada malangnya yang menimpa dirinya. Ini juga sangkaan jahiliyah. Orang munafik bila dia tengok tentera Islam kalah, dia kata ni kalah ni mesti Muhammad punya sial. Dia salahkan Nabi Muhammad. Kerana dia mengatakan, sebab tu kita tengok nanti ayat di bawah tu, dia kata apa? Kalaulah kami ni tak pergi perang Uhud, kami duduk di rumah, nescaya tidak ada di kalangan kami yang mati terbunuh. Maknanya dia anggap Nabi SAW atau sebahagian para sahabat tu asbab datang dan tertimpa kepada mereka malang dan sial. Ini juga sangkaan jahiliyah. Kita rasa orang tu yang bawa sial. Contohlah, biasa kita pergi masjid kan, sorang-sorang okey, kereta tak ada apa pun. Hari tu siapa tak kawan kita minta nak tumpang, elok kita bawa dia, pancit pula. Lepas daripada itu kawan kita WhatsApp lagi, Kak Na, saya nak tumpang, minta maaf ya, saya suami hantar. Dia tipu lah contoh. Padahal dia bawa sendiri. Pasal apa? Sebab dia rasa kawan dia tu bawa sial. Yang sialnya Kak Na tu. Sebab apa Allah kata dalam Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada benda yang menimpa kepada kamu melainkan disebabkan kerana dosa yang telah kamu buat. Bukan orang yang sial, kita yang menyebabkan sial itu datang.
Orang tu Allah Ta'ala saja nak uji, nak jadikan asbab je. Kita percaya ke tak percaya. Jadi orang munafikin dia suka macam tu. Ya? Lepas bawa balik cucu daripada pergi rumah ni je, mesti cucu saya jadi meracau, Ustaz. Saya rasa lah. Dia start dah tu. Dia dah start dah tu. Itu sangkaan jahiliyah. Ya, sangkaan jahiliyah. Ya, yang difahami oleh orang-orang munafikin. Jadi itu antara 3 sangkaan jahiliyah yang dilarang. Satu, menyangkakan tak ada siapa yang boleh menyembuhkan. Hatta Allah Ta'ala pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia rasa malang tu dah menimpa dia dan Allah sendiri tak menolak benda tu pada dia. Ya. Sebab tu ada orang kena uji macam ni. Kalau dia kena satu peringkat ujian, dia kata, kalau Allah tu berkuasa, kenapa Allah tak hilangkan musibah ni kat saya? Kenapa perlu saya hidup macam ni? Dia kalau sampai satu tahap syaitan bisik kat dia macam tu, dia akan sangka kepada Allah macam tu. Ya. Jadi saya jumpa satu orang, dia kena kanser. Dia kata, kalau betul Allah boleh sembuhkan, saya cakap kat dia, Allah turunkan penyakit dan Allah juga turunkan penawar, dan tak ada penyakit yang Allah tak boleh sembuhkan. Selalu tawakal, yakin pada Allah. Itu dia kata, doktor dah cakap yang saya tak boleh sembuh dah. Dia kata, kalau betul Allah boleh menyembuhkan, sembuhkanlah. Kenapa dia tak sembuhkan? Saya pun risau lah tengok akidah dia lari. Saya kata kat dia, bukan semua benda yang kita nak kita sembuh tu baik untuk kita. Memanglah akak nak supaya Allah sembuhkan dan Allah tunjukkan kuasa dia boleh menyembuhkan. Tapi bukan untuk akak Allah nak tunjukkan miracle tu. Ada orang kena macam akak, tapi Allah tunjukkan kuasa dia, dia sembuh. Sebab apa? Sebab apa Allah bagi dia sembuh? Sebab dengan sembuh tu baik untuk dia. Tapi Allah tak bagi untuk akak, maknanya sembuh untuk akak ni bukan yang terbaik untuk akak. Lepas tu dia cakap kat saya pula, dia kadang-kadang orang yang sakit ni dia banyak mendapat bisikan gangguan syaitan. Dia cakap pula, habis saya ingat saya tak baik lah. Sudah. Bukan saya kata awak tak baik. Dia kata Allah mengetahui kalau umur panjang, sihat. Kita tak tahu hujung akak ni macam mana, kan? Sebab tu Allah Ta'ala bagi penyakit ni tak sembuh. Daripada bagi sembuh tapi pengakhiran ni nanti hujungnya tak baik, baik dimatikan dalam keadaan yang baik. Baik dimatikan dalam keadaan yang baik. Lepas tu dia kata, dah kalau Allah tahu saya dia akan datang tak baik, dia bagilah saya jadi baik pula dah. Kita naik pening kepala bercakap dengan orang macam ni. Saya dah cakap, memanglah Allah boleh jadikan akak baik. Tapi kalau Allah dah tahu akak jadi tak baik, Allah jadikan akak baik, macam tu pun tak payah ada neraka. Bagi ada syurga je lah. Dan semua orang Allah nak dia jadi baik, Allah tukar dia jadi baik. Ya tak adalah ujiannya. Dan sekarang ni Allah nak bagi akak jadi baik. Itu pilihan dia. Jadi pilihlah pilihan Tuhan itu. Kerana pilihan Tuhan tu sentiasa tepat. Pilihan kita yang saya kata sentiasa salah dan sentiasa tak tepat. Jadi sekarang ni Allah dah pilih untuk akak supaya akak mendapat pengakhiran yang baik. Akak nak umur panjang sebab akak rasa itu pilihan yang baik. Itu bukan pilihan yang terbaik. Sebab pilihan manusia selalu salah. Ya? Selalu salah. Dengar begitu, dia kata ikut suka hati ustaz lah. So dia kata ustaz tak kena, boleh lah. Saya diam je lah. Cuma saya suruh dia banyakkan istighfar, ya, banyakkan mengucap, kan. Pasal kita takut. Rupanya sebab dia ni memang tak ada anak, dia tak kahwin. Jadi orang yang jaga ziarah dia pun, anak saudara dia pun jarang-jarang. Jadi duduk sorang-sorang, dia kadang meracau sikit. Dia meracau. Okey, kita balik semula. So yang pertama, larangan apabila menghadapi sesuatu ujian untuk seseorang itu bersangka kepada atas setiap ujian Allah dengan sangkaan jahiliyah. Yang kedua, dilarang ke atas seseorang itu bila menghadapi sesuatu ujian, dia menggunakan perkataan atau ungkapan
yang mempertikaikan qada dan qadar. Cuba perhatikan perkataan yaquluna law. Tengok, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Orang munafik, kalau siapa nak tahu ada tanda-tanda sifat munafik dalam diri ke tidak, dia suka guna perkataan kalau atau jikalau pada sesuatu yang telah berlaku atau pada sesuatu yang telah terjadi. Sebab tu tengok Allah rakam kat sini, Allah kata setelah orang munafik itu bersangka buruk kepada Allah, mereka bercakap pula, lau kana lana minal amri syai', kalaulah sekiranya kita tak berada dalam misi peperangan ini, kita tidak akan terbunuh. Tak ada sebahagian kita yang terbunuh dalam perang ini. Padahal peristiwa itu dah berlaku belum? Dah, memang dah ada orang terbunuh. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi menyatakan, apabila berlaku kepada kamu satu musibah, janganlah kamu bercakap perkataan lau. Kerana perkataan lau itu atau jikalau atau kalau itu adalah kunci syaitan untuk menyesatkan kamu. Sebaliknya Nabi ajar kepada kita, kalau satu musibah berlaku, ucaplah perkataan hadza ma qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sebut perkataan, ya, hadza ma qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ataupun satu lagi perkataan yang Nabi ajar, sebut perkataan ya fa'alul lima yurid wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu itu perkataan, kalau kita tengok satu musibah tu berlaku, kita ada perasaan macam nak memberontak, kalau aku tak buat macam ni tadi, aku tak buat macam ni. Lawan perasaan itu, banyakkan mengucapkan perkataan tersebut. Ya, nak tulis ke? Ada marker? Dia ada dua, yang tu yang pertama yang atas, yang kedua tu yang bawah tu, ya. Hadza ma qaddarallah, maknanya apa? Ini semua adalah ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan Allah Ta'ala itu berkehendak untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Itu bacaan pertama. Maksudnya bila kita tengok satu musibah tu, kita tenangkan hati kita, kita kata ini semua Allah punya ketentuan.
dan Allah akan buat mengikut apa yang ia kehendaki. Jadi kita sedarkan diri kita bahawasanya ini kehendak Allah. Jadi kita kena terima kehendak Allah itu, kerana kehendak Allah Ta'ala itu adalah sentiasa yang terbaik. Yang kedua, kalau kita tengok musibah itu juga, kita boleh sebut ya fa'alul lima yurid, wahai Tuhan yang melakukan apa yang dia kehendaki. Wahai Tuhan yang melakukan apa sahaja yang ia kehendaki, dan tiada daya dan kekuatan melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan tiada daya dan kekuatan melainkan bagi Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sempat tak terjemahan dia? Tulislah terjemahan dulu, dan ni tulis kemudian. La ilaha illallah. Semula ya. Okey, yang pertama, ini adalah ketentuan Allah. Ini ni maksudnya ujian lah ya. Ujian ini adalah ketentuan Allah. Ujian ini adalah ketentuan Allah, dan Allah melakukan apa sahaja yang ia kehendaki. Dan Allah melakukan apa sahaja yang ia kehendaki. Itu yang pertama. Ini bacaan untuk kita lawan perasaan kita bila nak memberontak dengan takdir Allah. Yang kedua, wahai Tuhan yang mengerjakan segala apa yang ia kehendaki. Wahai Tuhan yang mengerjakan segala apa yang ia kehendaki. Dan tidak ada daya dan kekuatan, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan zat Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Melainkan zat Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kalau kita jumpa ziarah kawan ke, kita tengok dia macam cara dia sembang dengan kita macam dia tak boleh redha, kita ajarkan dia bacaan ini. Ajarkan dia bacaan ini. Okey? Baik. Kemudian yang ketiga, kita tengok apa lagi perkataan orang-orang munafik yang perlu kita jauhi apabila seseorang itu menghadapi sesuatu musibah. Apabila menghadapi sesuatu musibah, iaitu kita tengok perkataan orang munafik. Perhatikan, hallana minal amri min syai' innal amra kullahu lillah. Mereka berkata, bolehkah kita lari daripada urusan yang kita hadapi ini? Maka Allah kata kepada Nabi Muhammad, bagi tahu pada mereka segala urusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Larangan apabila kita menghadapi satu musibah, antara yang Allah Ta'ala larang kepada kita adalah, iaitu apabila seseorang itu menganggap setiap musibah yang buruk itu bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan datang daripada kejahatan mereka. Sebaliknya, mereka mengatakan setiap musibah itu datang daripada selain Allah, dan juga datang daripada kejahatan orang lain. Ini juga salah satu daripada larangan apabila kita diuji dengan satu ujian. Kita kena rasakan, yakini ujian ini datang daripada Allah, bukan datang daripada makhluk. Walaupun yang menguji kita tu makhluk, yang buat perangai dengan kita tu makhluk, tapi kita kena kata ujian itu datang daripada Allah. Habis tu yang orang kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Sebenarnya yang benda yang buruk itu pun Allah yang datangkan.
Sebab segala takdir yang baik dan segala takdir yang buruk semua Allah yang tetapkan. Cuma itu cara kita beradab sahaja. Tapi dari segi keyakinan kita kena kata benda yang buruk itu pun Allah yang takdirkan. Cuma Allah takdirkan yang buruk tu untuk menguji kita. Tapi orang munafik bila dia kena satu musibah yang buruk, dia kata ini bukan datang daripada Tuhan, ini mesti datang daripada Muhammad. Mesti datang daripada Muhammad yang telah mendatangkan takdir yang buruk ini. Kemudian mereka menganggap bahawasanya segala apa yang ditakdirkan itu daripada perkara yang buruk bukan datang daripada Allah tapi selain daripada Allah. Ini juga salah. Ini juga satu perkara yang salah. Lepas tu kita tengok di akhir ayat itu Allah Ta'ala sebut waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah Ta'ala sebut ada dua perkara. Allah akan menguji apa yang berada di dalam dada kamu dan Allah akan membersihkan apa yang berada di dalam hati kamu. Ini cara untuk kita berhadapan dengan ujian. Yang pertama, Allah menguji dada. Apa beza dada dengan hati? Kadang-kadang Allah sebut dada, kadang-kadang Allah sebut hati. Allah kata aku mengetahui apa yang berada di dalam dada kamu. Dada ke hati? Nampak Baik. Ulama mengatakan sudur adalah sesuatu yang terletak di dalam hati. Maknanya hati, dalam hati, sudur dipanggil. Yakni apa yang disembunyikan dalam hati itu dipanggil sudur. Tapi apa yang dikata-katakan melalui hati itu dipanggil hati. Bisikan hati itu dipanggil hati. Tapi apa yang disembunyikan dalam hati itu dipanggil sudur. Sudur ni lebih kepada apa yang kita sembunyikan tapi kita tak lafazkan. Yang kita simpan dalam hati itu dipanggil sudur. Tapi kalau hati kita berkata-kata, bercakap-cakap dalam, walaupun mulut tak bercakap, hati bercakap, itu dipanggil hati. Faham Faham tak faham? Dia sebenarnya sama je. Tapi Allah bezakan dari sudut. Sudur ni apa yang terbuku di dalam hati yang kita simpankan. Yang mana bisikan hati itu tak sampai ia mempengaruhi tindakan kita. Itu dipanggil sudur. Tapi kalau hati kita bercakap, yang mana bila hati kita bercakap, kita berfikir dan kita nak bertindak, itu dipanggil hati. Tapi kalau dia berbisik saja, dia simpan saja dalam hati, tapi tak menyebabkan kita bertindak, itu dipanggil sudur. Sudur tak. Belum sampai kepada perintah hati yang menyebabkan kepada tindakan. Sebab tu Allah Ta'ala kata ada dua. Kalau seseorang tu timpa musibah, benda tu dia simpan dalam hati, tapi dia tak lafaz, dia tak bertindak melalui gerakan hatinya, pun Allah Ta'ala tahu apa yang dia rahsiakan dalam hati. Dia redha ke dia tak redha. So ulama tafsir, makna apa yang disimpan dalam hati itu adalah redha. Apa yang dibisikkan oleh hati untuk dia bertindak itu adalah sabar. Sebab orang yang sabar dia mesti ada tindakan. Tapi orang yang redha tak semesti kita nampak melalui tindakan. Sabar ni contoh bila dapat musibah, dia nak lawan musibah tu, dia buat macam biasa, dia pergi macam biasa, sebab dia cuba menahan benda itu walaupun benda itu berat dan perit bagi dia. Tapi dia berdoa pada Allah macam biasa, dia kata aku redha, dia lafazkan, itu maknanya dia sedang bersabar. Tapi kalau redha tu maknanya katanya apa yang terbuku yang disembunyikan dalam hati, yang hanya sahaja yang mengetahuinya adalah Allah Ta'ala. Tapi cara macam mana kita nak tahu dia redha? Juga melalui cara dia bersabar. Sebab dia sabar dengan redha, dia saling berhubungan antara satu dengan
dengan yang lain. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kami menguji apa yang ada di hati kamu. Maksudnya Allah uji kita redha ke tidak redha. Dan Allah akan membersihkan hati kamu, yakni Allah Ta'ala akan bersihkan hati orang beriman supaya mereka ini sentiasa melihat yang positif, melihat yang baik. Atas dasar itulah mereka boleh bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. So ada dua perkara kat sini. Yang pertama, macam mana bila kita mendapat musibah, kita nak redha dengan musibah yang Allah bagi. Itu proses yang pertama. Apa makna redha? Terima. Sejauh mana kita terima apa yang Allah berikan itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Apa makna redha? Redha dia terdiri pada dua, kata Imam Ghazali. Satu, kita qabul. Dua, kita yakin. Kalau yakin campur dengan qabul, maka dia akan jadi redha. Apa makna yakin? Kita yakin apa yang Allah bagi ujian ini adalah yang terbaik. Bila kita yakin, kita akan terima. Bila kita terima, kita redha. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, Allah akan menguji hati kamu. Waliyumahhis sama fi qulubikum. Iaitu Allah Ta'ala akan uji hati kamu itu dari sudut Allah akan melihat apakah tindak balas atas redha kamu itu. Contoh, kita cakap perkataan, ya Allah, terima kasih ya Allah atas ujian ini. Itu tanda natijah kesan daripada redha. Bila kita bertindak, itu lambang yang menunjukkan kita sabar. Macam mana kita nak tahu orang sabar? Kita tengok melalui perkataan dia, kita tengok melalui perbuatan dia, kita melihat dari sudut tindak tanduknya. Dia tidak meratap. Dia nak meratap tapi dia dah redha tadi. So dia sabar menahan lidah, tangan dan kakinya daripada buat atau ucapkan benda-benda yang membatalkan redanya itu. Itu maknanya sabar. Itu maknanya sabar. So maknanya dekat sini Allah Ta'ala mengajar kita, kalau kita ditimpa ujian, kita perlu memiliki sifat redha. Dan yang keduanya, kita perlu memiliki sifat sabar. Ya. Sebab tu sabar ni bukan dalam hati. Sabar ni mesti melalui tindakan dan perbuatan. Contoh, kita sabar dengan nak buat ketaatan. Cara dia, kita kena semayang lah baru kita sabar. Kita sabar menjauhi larangan. Ni kita kena buktikan kita tinggal larangan itu. Kita sabar dengan ujian, maknanya kita kena buktikan walaupun kita diuji, kita hidup macam biasa, cakap macam biasa, kita tidak sampai meratap. Itu maksud sabar. Kalau orang tanya, kenapa ni Kak Mah? Sabar ni. Diam je tak buat apa. Yalah, sabarlah. Itu bukan sabar. Maknanya sabar tu dia mesti menghasilkan tindakan. Ya. Baik, kita ambil ayat yang terakhir. Sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadinya pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Mereka perbuat pada masa yang disebabkan sebahagian dosa yang telah mereka perbuat pada masa yang lalu, tetapi Allah Ta'ala benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Baik, dalam ayat ini kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutupi dengan menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang sangat penting. Ya. Dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana tipu daya syaitan dalam menggelincirkan hati-hati manusia. Ya, bagaimana tipu daya syaitan dalam menggelincirkan hati-hati manusia. Baik. Yang pertama, ulama membincangkan di manakah tempat syaitan berada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, syaitan berada di dalam hadis Nabi menyebutkan syaitan masuk melalui tubuh badan manusia melalui rongganya. Rongganya itu iaitu melalui mulutnya apabila dia menguap.
hidungnya apabila ia tidur, dan kemaluannya apabila dia tidak beristinja. Apabila dia tidak beristinja. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam kentut, tapi kita tak kentut. Syaitan bermain di dubur kita. Rasa macam keluar angin lah. Tapi tak ada. Sebab tu Nabi ajar kita. Ada sahabat pernah kena macam tu. Nabi kata, selagi mana kamu tak dengar bunyi perut ke, tak dengar, atau shh, tak dengar, ataupun kamu tak cium bau, kamu abaikan gangguan itu. Sama juga kadang kita rasa macam keluar air kencing kan, kalau kita terbatuk, jadi kita cek, tak ada pula, tapi kita rasa macam ada benda mengalir. Kadang-kadang syaitan dia boleh masuk, boleh rongga-rongga itu. Kalau cara istinja kita tak betul, atau kita menguap, atau dia duduk dalam hidung kita. Sebab itulah Nabi mengajar kita supaya kita ini melakukan istinsyak, masukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya balik. Ya, baik. So dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, orang-orang yang lari daripada medan perang itu, hati mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Okay, sekarang ni kita nak bincang apakah tipu daya syaitan. Makaidus syaitan. Ulama telah membahagikan tipu daya syaitan ni kepada beberapa jenis. Yang pertama, dia dipanggil sebagai taswis. Dia dipanggil sebagai taswis. Daripadanya keluarnya perkataan was-was. Taswis ni tempatnya, tadi saya lupa lah pula. Tempat syaitan dalam diri manusia juga adalah melalui pembuluh darah dan juga melalui hati manusia. Pembuluh darah. Sebab tu Nabi kata puasa akan menyempitkan saluran darah kamu untuk syaitan masuk dan mengalir di dalam tubuh badan kamu. Dan syaitan kalau dia mengalir dalam tubuh badan tu, dia hanya pergi ke hati untuk membisikkan yang jahat. Ini dinamakan taswis. Apa itu taswis? Ulama kata sautul khafi hadisun nafs, iaitu suara yang tersembunyi di dalam nafsu kamu. Maksudnya kan nafsu kita berbisik-bisik, itu sebenarnya nafsu dia tak boleh berbisik, tapi yang membantu untuk membisikkan nafsu itu adalah syaitan. Tambahlah lagi, ambil banyak sikit kan, kamu kan daripada pagi tak makan, ambil banyak, lepas tu membazir. Itu ialah tu syaitan lah tu. Kamu dah kena ke tak kena tadi, basuh ke tak basuh tadi, ada was-was kan kita. Yang Allah kata allazi yuwaswisu fi sudur, yang dalam sudur. Allah Ta'ala tak kata qulubin nas, Allah kata sudurin nas. Sebab apa? Sebab dia bisik dalam hati kita, tapi tak semesti dia mengawal tindakan kita. Melainkan kalau orang tu lemah iman, baru dia terpedaya dengan bisikan itu tadi, baru dia akan bertindak. Ini yang pertama, taswis. Okay. Sebab itu ada sahabat Nabi, dia pernah tengok ciptaan Allah. Lepas dia tengok semua ciptaan Allah ni, terlintas dalam hati dia, siapa pula yang cipta Allah? Dia mengadu kat Rasulullah. Nabi kata, syaitan telah membisik dalam hati kamu. Kalau setiap kali kamu dengar syaitan macam bercakap-cakap benda yang larang, contoh kan, kita fikir, kenapa Allah suruh kita pakai tudung, gatal kepala, itu kita tak cakap mulut, dalam hati bermain macam tu. Itu maknanya bisikan syaitan. Dia cuba untuk ganggu kita supaya kita persoalkan Allah, ataupun persoalkan apa sajalah. Orang ajaran sesat selalu kena macam ni, taswis ni. Syaitan nak sesatkan orang, dia mulai taswis. Lepas tu Nabi ajar kita, kalau kena macam tu, sebut amantu billah wa bi rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ucap perkataan itu. Okey, yang ketiga, yang kedua, minta maaf, kita nak cepat sikit. Yang kedua, gangguan syaitan ni, apa lagi tipu daya syaitan, dipanggil nusiyan. Nusiyan ni apa dia? Iaitu syaitan melupakan kita.
Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Quran, wa imma yunsiyannaka syaitan, rupanya lupa ni sendiri, ibu ayah sekalian, lupa ni sebenarnya ada 3 dalam Islam. Satu dipanggil unsiyan, satu lagi nusiyan, satu lagi nisyan. Lupa ni ada 3. Kalau nisyan, itu lupa fitrah, sebab kita tua, sebab faktor kita dah meningkat umur, itu dipanggil nisyan. Kalau unsiyan, Allah lupakan kita. Allah lupakan kita. Kadang-kadang Allah lupakan kita, macam kita buat bukan dengan kesengajaan, ya, bukan dengan kecuaian, tapi Allah sengaja lupa. Contoh, kita selalu baca ayat Quran tu, tiba-tiba kita baca, sangkutlah, kenapa? Allah lupakan tu mungkin sebab dosa kita, mungkin sebab nak suruh kita banyak lagi mengulang, atau ada hikmah dia. Yang ketiga, nusiyan, ni syaitan yang lupakan. Macam lupakan berapa rakaat, tu setan lah, takkan Allah nak lupakan pula benda-benda yang baik, ya. Di syaitan juga boleh melupakan kita, ya, pada perkara-perkara ketaatan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Adam min qablu fanasiya. Nabi Adam dilupakan oleh syaitan yang buah khuldi tu tak boleh makan. Nabi Adam sebenarnya terlupa tu makan buah khuldi tu. Bukan Nabi Adam tak tahu benda tu tak boleh makan, tahu, tapi masa tu Nabi Adam terlupa yang Allah kata jangan makan buah tu. Siapa lupakan? Syaitan. Syaitan lupakan. Okey, yang seterusnya, takhwif. Apa itu takhwif? Menakut-nakutkan. Syaitan ni antara tipu daya dia menakut-nakutkan kita. Contoh, bila kita nak bertaubat je, dia kata, nanti kamu taubat, tak ada dah kawan, hilang kawan, nanti bisnes jatuh nanti. Bila kita nak buat kebaikannya, dia cuba takut-takutkan, Allah terima ke taubat kamu ni, banyak dosa kamu ni. Tu kalau ada bisikan macam tu, confirm syaitan. Ustaz, kalau orang yang cakap, kau ni kalau kau taubat buat Allah, tu syaitan tu. Maknanya syaitan masuk dalam badan dia, suruh cakap kat kita. Ya? Ini semua benda yang menakutkan kita daripada buat. Kita duduk semayang, dia bisik kita, Allah terima ke awak punya semayang? Kita pun, ya Allah, tu yang jadi macam lepas tu. Ni tak khusyuk, ni kalau tak khusyuk nanti tak, Allah tak terima, tak payah semayang lah. Tu dia takut-takutkan kita, awak semayang awak tak khusyuk, awak semayang awak tak khusyuk. Betul lah, tak khusyuk. Berarti dia masuk taswis pula, tak khusyuk nanti Allah tak terima, lah saya tak semayang. Itu bahaya, ya? Kalau ada rasa dia ganggu macam tu, lawan, ya? Baca isti'adzah, takhwif. Yang seterusnya, tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin ni dia hiaskan kepada kita benda yang tak baik, kita nampak baik. Benda yang tak baik, kita nampak baik. Duit tu duit riba, bukan riba lah Ustaz, tu faedah. Contoh, dia bagi nampak baik, ya. Apa lagi contohnya? Tazyin ni banyaklah contoh ni, kadang-kadang benda tu sebenarnya haram dalam Islam, tapi dia cuba untuk cari macam mana nak halalkan benda itu. Sebab tu orang yang liberal, yang pemikiran-pemikiran yang macam tu mereka banyak ditazyinkan oleh syaitan, ya? Maknanya syaitan berhujah dengan dia sampai dia rasa apa yang dia buat tu betul, bukan lagi salah, ya? Bukan lagi salah, ya? Ini bahaya juga, macam mana syaitan meyakinkan dia atas perbuatan salah dia. Contoh, kita mungkin kenapa orang kata tak baik mungkin, tu syaitan kata tu bukan mungkin, tu awak nak ini dia, nak tujuan nak ni. Jadi kita rasa benda yang salah tu kita rasa betul. Kita lawan cakap suami, tu bukan lawan, contohlah, kan. Jadi macam mana nak lawan tazyin ni? Kena ada ilmu. Dia tak boleh pakai iman je, kena ada ilmu kalau nak lawan tazyin syaitan ni, ya. Kita pakai tudung, tu orang kata tudung ni tak mengikut syariat.
Apa pula Islam kan suruh bercantik kan? Apa salahnya? Cantik bukannya salah, bukan dosa. Betul juga kata. Contoh. Ya. Misalnya lah ya. Kamu bukan nampak leher, kamu gulung leher je. Kan? Bukan nampak pun kulit. Contoh. Jadi syaitan tu cuba yakinkan kita apa yang kita buat tu sebenarnya tidak salah, padahal dia salah. Ya. Ini bahaya ya. Itu antara beberapa bentuk syaitan. Dia mentaziyinkan kita. Contoh tazyin juga macam kita buat dosa, lepas tu dia kata tak apa, nanti awak boleh taubat, Allah boleh terima taubat kamu. Buat dulu, nanti baru taubat. Dia cuba. Itu dipanggil taswif, silap. Itu taswif. Taswif ni apa dia? Menangguh-nangguhkan. Bila nak buat baik, esok boleh. Bila nak benda yang nafsu buat, sekarang juga. Macam tu. Ya. Nak taubat kemudian, nak buat ibadat kemudian, nak buat baik semua kemudian. Kejap lagi lah, sebentar lagi lah. Ya. Itu dipanggil taswif. Ya, taswif. Ini antara beberapa bentuk tipu daya syaitan, seperti mana yang mana syaitan telah menipu dayakan mereka di dalam peperangan Uhud, iaitu syaitan guna kaedah tazyin dalam ayat ni. Dalam ayat 155 ni, iaitu syaitan kata kepada orang-orang yang lari daripada medan perang, mengatakan kamu lari daripada medan perang ni bukannya salah, dia kata, disebabkan Allah dah janji bagi menang tapi Allah tak bagi menang, jadi bukan salah kamu. Jadi syaitan cuba meyakinkan dia untuk lari daripada medan perang itu. Namun Allah Ta'ala akhiri ayat ini, Allah kata kalau sesiapa yang telah tergelincir dengan tipu daya syaitan, Allah kata hendaklah dia meminta ampun, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sekadar itu. Nanti insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke 155. 56 minta maaf. Ayat 156. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.